Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita lagi pada minggu ini untuk sesi pembelajaran PDPR kita. Harap semua masih lagi bersemangat setelah cuti tahun baru Cina kan. Cuti 5 hari. Ya. Harap bersemangat hari ini, mulakan semangat baru ya. Baik, kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini dengan sama-sama tanda tangan dan baca doa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini untuk sajak fiqh darjah 2 An-Naim, tarikh 15 hari bulan 2 2021. Kita akan sambung tajuk bersugi. Minggu lepas, ingat tak lagi tajuk minggu lepas yang kita belajar? Tajuk bersugi. Apa maksud bersugi secara ringkasnya? Siapa ingat? Apa dia? Gosok gigi. Ya, pengertian bersugi yang dah hantar tugasan, boleh sebut balik pada ustazah. Apa dia? Bersugi ialah membersihkan mulut dengan sesuatu alat yang bersih lagi suci. Bagus, ada yang ingat. Ya, hukum bersugi sunat kan? Okey, hari ni kita akan belajar 3 tajuk. Ya, yang pertama alat bersugi. Yang kedua, waktu disunatkan bersugi. Yang ketiga, hikmah bersugi. Hikmah ni maksudnya kebaikan kita bersugi. Okey. Setelah kita belajar nanti, pada akhir pengajaran dan pembelajaran, ustazah harap murid-murid akan dapat antaranya, pertama, menyenaraikan semula ya alat-alat bersugi. Nanti kita akan belajar. Kemudian bila dah habis belajar, kamu cuba sebut balik ya alat-alat bersugi. Yang kedua, menyatakan waktu yang disunatkan bersugi. Yang ketiga, menyebut hikmah-hikmah bersugi. Kalau dia dah habis belajar nanti, ni selepas sesi pembelajaran dengan ustazah hari ni, dia dapat buat yang 3 perkara ni, maknanya sesi pembelajaran tercapai ya. Ustazah harap semua boleh faham ya. Okey. Kita belajar yang pertama, alat bersugi. Ya, alat bersugi. Jadi macam biasa, macam minggu lepas, ustazah nak kamu keluarkan buku teks kamu, pembaris dan pensel ya. Buku teks, pembaris dan pensel. Kalau misalnya pada skrin ustazah ni gambar ni tak terang ke, tak jelas ke, tulisan tak apa nampak, kamu boleh rujuk dalam buku teks kamu ya. Okey, kita masuk alat-alat bersugi. Contoh-contoh alat bersugi ialah berus gigi. Tu gambar berus gigi. Selalu kita guna berus gigi kan. Okey, yang kedua daun kering. Daun kering pun boleh sebab dia kesat. Ya, kesat dan suci. Yang ketiga, kayu sugi. Kayu sugi ni siapa biasa nampak? Ya. Dia bentuk kayu tu, depan dia berbulu-bulu tu, dia gosok dekat gigi. Tapi kena pandai jaga kebersihan. Jangan lepas gosok-gosok dekat gigi, terus masuk dalam poket baju. Nanti nak bawa solat, ya, kotor kan. Yang keempat, sabut. Siapa tahu sabut tu apa? Mungkin ada yang tak kenal kan anak-anak KL ni kan. Sabut tu, tahu tak buah kelapa? Yang luar tu kulit dia yang keras kan. Di sebalik kulit yang keras tu, bahagian dalam tu ada yang bersabut tu. Ya, berjurai-jurai sabut. Tu sabut. Dia kesat juga kan. Boleh kita gunakan. Okey, cuba senaraikan semula alat bersugi. Pertama, berus gigi. Kedua, daun kering. Yang ketiga, kayu sugi. Yang keempat, sabut. Sebenarnya perkataan ni ustazah garis, tapi ada yang tak berapa nampak ya. 4 alat bersugi ni ustazah garis. Nanti kamu garis, kemudian kamu baca yang bergaris ni. Alat-alat bersugi, contoh-contoh alat bersugi ialah berus gigi, kayu sugi, daun kering, sabut ya. Baca dengan lancar.
Okey, tajuk seterusnya. Waktu disunatkan bersugi. Bila waktunya? Okey ya. Waktu disunatkan bersugi. Amalan bersugi adalah disunatkan pada waktu-waktu tertentu. Disunatkan, ya. Bersugi ni memang hukumnya sunat. Lepas tu ada waktu yang disunatkan pula. Ya, kita berus gigi. Antaranya pertama, sebelum berwuduk. Sebelum kita berwuduk, sama ada kita berwuduk untuk nak mengaji, berwuduk untuk nak solat, berwuduk untuk nak tawaf ataupun ibadat-ibadat yang lain, ya, sebelum berwuduk kita disunatkan bersugi. Yang kedua, apabila hendak melaungkan azan. Azan ni kan kalimah suci, mengajak manusia mengerjakan solat. Jadi eloklah kita bersugi dulu. Yang ketiga, sebelum membaca Al-Quran atau hadis. Yang keempat, sebelum mengerjakan solat. Sebelum mengerjakan solat pun kita sunat bersugi. Yang kelima, sebelum dan selepas bangun dari tidur. Yang keenam, ketika mulut berbau. Maksudnya, pada bila-bila masa pun tak apa. Bila kita rasa mulut kita berbau dan tak menyenangkan, kita terus berus gigi. Ya, ada 6. Nanti sebutkan satu-satu ya. Okey, hikmah bersugi. Iaitu kebaikan bersugi. Ya, antaranya ialah pertama, mendapat pahala. Kan bersugi hukumnya sunat. Maknanya apa? Kalau kita buat, kita dapat pahala. Maknanya yang pertama, hikmah dia ialah mendapat pahala. Yang kedua, diredai Allah Subhanahu Taala. Allah suka kan? Kan kita ada baca dalil dia. Allah suka pada orang yang suka bertaubat dan suka pada orang yang menyucikan diri. Yang ketiga, dapat menjaga kebersihan gigi. Nampak tak gambar orang senyum kat bawah tu? Cantik gigi dia. Nak senyum pun yakin aja kan. Kalau gigi kita tak bersih, bila senyum kita rasa tak yakin. Tutup mulut kan. Yang keempat, menyegarkan bau mulut. Segar je mulut kita. Yang kelima, menjaga kesihatan mulut dan gusi. Ya. Gigi ni ialah aset ataupun harta kita. Yang sekarang ni kamu mungkin ada gigi susu, maknanya gigi kamu patah boleh tumbuh balik. Tapi bila dah gigi kekal, bila kita tak jaga, tak gosok gigi, gigi kita berlubang lah apa, bila dah patah dia tak akan tumbuh kecuali pakai gigi palsu. Ya. Okey. Tengok pula bila kamu dah baca semua, ni tugasan yang perlu dibuat. Pertama, gariskan perkataan yang bergaris di dalam buku teks. Kamu tengok skrin ni, kamu garis perkataan yang bergaris di dalam buku teks. Yang kedua, baca perkataan yang bergaris secara berulang kali ataupun latih to be. Berulang-ulang 3 kali ke berapa kali sehingga benar-benar lancar. Okey, maksud lancar tu, perkataan tu kamu sebut mengikut bunyi yang sepatutnya. Jangan perkataan tu bunyi jadi lain, ya. Okey, yang ketiga, setelah lancar, murid diminta menghantar tugasan dengan cara membaca perkataan yang bergaris dan hantar tugasan cara membuat voicemail macam yang minggu lepas tu. Dan tidak perlu hantar ke dalam grup WhatsApp, hantar personal pada ustazah, ya. Jangan lupa tuliskan nama penuh dan darjah. Apa maksud nama penuh? Nama kamu yang panjang beserta nama ayah dan darjah. Ya, kalau ada yang tanya ustazah, minggu lepas saya dah bagi nama dengan darjah. Okey, untuk makluman murid-murid dan parent, tugasan yang kamu beri pada ustazah tu memang dah tulis nama dengan darjah. Tapi tugasan tu ustazah buat satu folder lain. Ustazah kumpulkan. Satu folder lain. Folder tu nama file. Buat file lain. File 2 An-Naim, file 3 An-Naim, supaya tugasan-tugasan kamu ustazah dapat simpan dan handphone ustazah tak penuh. Sebab kalau ustazah tak delete dalam handphone ustazah, penuh dah. Nanti lain kali
kamu nak hantar tugasan dah tak boleh nak masuk. Ya, sebab banyak grup, ada 9 grup. Ya, okey. Ustazah ucapkan terima kasih atas kerjasama daripada murid-murid dan daripada ibu bapa yang banyak bagi kerjasama, luangkan masa. Ustazah ucap tahniah ya. Okey, untuk minggu ni itu saja. Ustazah akhiri dengan sekian. Terima kasih. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.